pencapaian saya di peringkat orang kata kebangsaan lah. Cuma pencapaian saya kalau ikutkan dalam skuad kebangsaan, saya bermula di usia 18 tahun lagi mengetuai pasukan pelapis kebangsaan ketika itu. Tak silap saya 2004 masa tu. Selepas saya beraksi di Sukma Negeri Sembilan tahun 2004, saya telah dipilih untuk pasukan Negeri Sembilan, pasukan pelapis kebangsaan masa tu, sehingga tahun 2007. Itu antara kemuncak saya lah, iaitu saya telah dipilih mewakili pasukan kebangsaan sehingga 2010. Itu salah satu orang kata pencapaian lah yang saya ada setakat ni. Okay, so kita continue untuk soalan seterusnya. How long have you been involved in this industry? Berapa lama abang dah? Kalau usia saya, kalau betul-betul aktif sejak saya usia 11 tahun tu, sejak 1995 lagi. 1995, kalau tahun 2020 ni tak silap saya dalam 26 ke 27 tahun lah saya berkecimpung dalam sukan ni. Memang kita kalau lihat sukan ni sebenarnya orang kata saya dah tahu dah selok-belok pasal sepak takraw ni. Apa jua pembangunan dari segi taktikal, strategi, orang kata pengalaman tu ada lah, pengalaman tu ada. Alright. So, Syed, next question. What qualification required to earn in a career like yours? Kualifikasi untuk nak jadi Kelayakan Kelayakan sebagai pemain kebangsaan ke macam mana? kebangsaan dan kalau sekarang jadi ikut tu kebangsaan lah. Kebangsaan dulu. Credibility, maknanya kalau person untuk macam mana orang kata nak jadi ciri-ciri sebagai pemain kebangsaan lah maksudnya. Sebenarnya kalau ikutkan ciri-ciri pemain kebangsaan ni, sebenarnya kita kena perbanyakkan invitation, maknanya kita telah banyakkan menyertai kejohanan-kejohanan dalaman lah. Terutama macam saya ni kan mewakili pasukan Negeri Sembilan, pasukan Bomber Malaysia, pasukan Polis Diraja Malaysia, pasukan Selangor, Putrajaya. So daripada situ sebenarnya pengalaman yang saya dapat menyertai pemain-pemain dalam level kebangsaan, yang tu antara orang kata pengalaman yang saya bawa ketika mewakili kebangsaan. Tu antara ciri-ciri lah. Selain tu dengan usaha kan, usaha, lepas tu dengan semangat tu, itu antara termasuk jugalah dalam orang kata ciri-ciri lah, ciri-ciri macam mana kita nak menjadi pemain kebangsaan. Syed, soalan seterusnya. What skill are needed in your career? Skill yang kena ada untuk majukan dalam sukan sepak takraw ni. Okey, maknanya skill lah, skill yang ada lah. Okey, secara basically sebenarnya kalau untuk perkara asasnya dalam sukan sepak takraw ni, korang kena perlu basicnya, antaranya ialah korang pandai lah untuk menimbang bola tu, bola sepak takraw tu kan. So kalau kita ikut acara dia, skill yang ada sebenarnya banyak. Tak salah saya 7 ke 9 skill. Dia termasuk dari segi sepak sila, sepak sudu, peha, tanduk. Lepas tu skill-skill tu pula, bila kita dah ada basically kita punya orang kata basic untuk sukan sepak takraw ni, barulah kita ke arah mana-mana posisi yang ada dekat sepak takraw tu. Contohnya kita tahu sepak takraw ni dia ada tekong, dia ada apik kanan, apik kiri, feeder dan killer. Baru kita boleh involve mana kita punya bakat sebenarnya, ke arah ke arah tekong ke arah apik kiri ke apik kanan ke. Itu sebenarnya antara salah satu orang kata skill yang kena ada dalam sepak takraw. Selain itu, bila korang dah complete dengan apa yang ada, korang kena create pula dari segi ketahanan mental, dari segi kombinasi gelanggang ataupun regu. Benda-benda macam tu memang kena ada lah dalam orang kata salah satu ciri yang kena ada dalam pemain sepak takraw ni. Okay, skill apa paling susah bang? Paling susah nak buat? Kalau okay, ni soalan lah lepas ni. Kalau nak tahu skill yang paling susah,
Sebenarnya ialah rejaman gulung tu, yang orang kata spike roll. Yang tu sebenarnya tak semua pemain yang boleh buat benda tu. Macam separuh backflip tu. Yes. Yang pusing tu kan. Roll apa tu? Roll spark tu. Spike tu. So yang tu memang susah lah. Kalau ikutkan teknik dia, terlalu orang kata betul-betul menggunakan teknik yang skill yang tinggi lah. Yang tu. Korang kena training dia tu, bukan training yang korang buat sekali korang dapat, tak ada. Dia memang makan tahun. Dia bukan senang. Sebenarnya bukan senang untuk kita dapatkan teknik gulung tu. Sepak takraw gulung lah. Alright. Okay, next question. Siapa? Syah. Pada. What kind of challenge that you face as a sepak takraw player? Cabaran yang dihadapi sebagai sepak takraw player. Okey, cabaran ni sebenarnya antara salah satu lah, bukannya sepak takraw je lah cabaran ni. Sebenarnya kalau untuk atlet sukan ni, cabarannya adalah risiko kecederaan lah. Apa sekalipun kita bersukan, itu antara salah satu risiko yang perlu kita hadapi. Selain kita tangani lah. Maknanya kalau kita ni bersukan, kita dah tahu dah risiko kecederaan tu amat tinggi. Bukan apa saja sukan lah, bukan sepak takraw je lah. Yang tu antara cabaran lah. Itu belum lagi cabaran kalau saya beraksi dekat pasukan kebangsaan dulu. Cabaran bila kita menentang pasukan-pasukan ketika macam korang nak tahu, macam SEA Games, Asia Games ni, perbezaan antara peringkat Asia Games dengan SEA Games ni dah lain. Sebab SEA Games kalau kita tahu hanya ada berapa negara je. Tak silap saya dalam 12 negara saja yang melibatkan Asia Tenggara. So kita punya saingan tu tak berapa banyak. Cuma sepak takraw ni saingan dia sebenarnya lebih kepada Thailand lah. Cuma yang kita tahu kalau Asia Tenggara ni, kita punya saingan selain tu Indonesia, Myanmar, Vietnam. Singapura pun kita boleh beat lagi. So kalau untuk yang Asia Games, yes, Asia Games ni tak silap saya dia ada lebih pada 20 tim yang invite dalam Asia Games, termasuk Iran, USA dan sebagainya lah. Cuma kalau ikut cabaran dia, yelah macam kita pemain negara ni sudah semestinya kita nak menang. Cabaran dia. Tapi bila kalah tu, cabaran dia tu agak pahit sikit lah. Sebab bila kita kalah, sepak takraw ni sebenarnya kalau ikutkan dari segi media masa ni, memang kita orang ni antara sukan yang diberi tumpuan selain badminton dan bola sepak. So bila kita kalah ni, media akan checkpoint lah. Kecam lah. Kekecaman tu kena ada lah. So saya benda-benda macam tu antara cabaran lah. Dan selain kalah tu biasalah. Tapi kalau bagi saya, pengalaman pahit saya, memang saya pernah orang kata terlibat dengan kecederaan. Masa tu 3 bulan lagi untuk ke SEA Games Laos. So Alhamdulillah masa tu saya dapat recovery awal, dan akhirnya saya ke SEA Games Laos lah bersama pasukan negara lah. Okay. Next question. What is higher achievement that you contribute to your team or club? Capaian tertinggi yang telah disumbang. Dalam pasukan negara ke dalam kelab? Dua-dua. Dua-dua lah. Pencapaian paling tinggi lah. Banyak negara lah, negara. Negara besar. Negara. Negara. Okey, kalau pencapaian paling tinggi setakat ni kalau sukan sepak takraw, kalau korang nak tahu, kita hanya ada peringkat SEA Games dan Asia Games saja. So takraw ni dia tak ada terlibat dengan Olimpik, tak ada terlibat dengan sukan Commonwealth, dia tak ada. So paling tinggi Asia Games. Mana-mana pemain sepak takraw yang bergiat aktif untuk pasukan kebangsaan, memang dia akan idamkan lah untuk menyertai sukan Asia tu. Sukan Asia. So macam saya, memang saya cakap masa mula memerisi pasukan kebangsaan pun memang saya akan target lah. Kurang-kurangnya saya kena ada satu pingat, sama ada SEA Games atau Asia Games. Tapi rezeki saya masa beraksi dengan Malaysia tu, dua-dua pingat yang saya idam tu saya dah dapat. So pencapaian terbaik saya itulah. Selain itu juga, masa usia saya seawal sekolah menengah pun saya ada target lah, saya nak mewakili pasukan kebangsaan. Selain itu saya juga ingin
mendapatkan tempat untuk menjadi ketua pasukan kebangsaan. Dan rezeki saya masa tu di SEA Games Laos, saya antara orang kata ketua pasukan kebangsaan lah ketika itu. Itu memang saya salah satu pencapaian yang terbaik lah buat saya. Bukan senang nak jadi ketua pasukan. Tambah bukan saya cakap kita ni orang kata bila jadi ketua pasukan ni kita boleh katakan riak dan takbur lah. Tapi sebenarnya tugas berat sebenarnya ketua pasukan ni. Sebab kita nak handle team, kita nak beraksi lagi. Banyak benda kita nak kena buat. Tambah lagi masa pergi SEA Games tu memang macam benda macam orang kata satu orang kata cabaran besar lah buat saya. Tapi apakan daya masa tu bila kita dapat orang kata menggalas cabaran tu, menggalas tugas seperti itu, terpaksalah kita ambil kan. Walaupun ianya cabaran, sebab saya jenis saya daripada dulu lagi memang saya sukakan cabaran. Apa orang bagi saya ambil. Kalau orang kata tak boleh, kalau orang kata kau boleh punya, okey saya akan ambil boleh. Awalnya memanglah kita nak tolak kan, tapi setakat ni tak ada lagi lah. Walaupun saya kejaya saya di UPM pun macam tu juga. Kalau orang bagi task, kita rasa diri kita macam tak boleh ni, tapi saya terus challenge. Saya suka challenge benda tu. Itu antara orang kata cabaran lah yang saya pernah buat. Okay, so sekarang orang jauh di sana, Sabah Sabah. Orang Sabah, Orang Sabah, sila tanya soalan dah. Tanya soalan bah. Bah, tanya bah. Soalan ni dia lebih kurang dengan soalan Syahga. What is your achievement or contribution as your team? What is your achievement or contribution has your team achieved? Pencapaian ataupun sumbangan yang dicapai oleh pasukan. Okey, kalau ikut sumbangan saya sebenarnya dekat negara ni, itulah macam saya cakap, saya sebenarnya seawal 2007 hingga 2010 lah. Itulah antara sumbangan saya pada negara. Lepas tu kalau untuk pasukan, antara sumbangan saya pernah menjadi juara antara orang kata kejohanan besar lah dalam sukan sepak takraw di Malaysia ni, iaitu Piala Emas Hijauhari, di mana saya pernah mewakili pasukan PDAM tahun 2010. 2010 masa tu PDAM tak silap saya 36 tahun tak pernah merasai kejuaraan Piala Emas Hijauhari. Masa tu saya tak silap saya Piala Emas Hijauhari ketika itu usianya yang ke-42 tak silap saya. PDAM tak pernah menang. So saya antara orang kata pencapaian yang terbaik di kejohanan tu. Ya, itu Ni. dia. Yang ni antara kejayaan lah masa saya beraksi di PDAM. Dan saat manis ni juga masa tu Astro baru pertama kali membuat secara langsung kejohanan sukan lah. Maknanya dia ambil lah final Piala Emas Hijauhari itu sebagai salah satu sukan yang pertama yang dibuat secara langsung. Baru lepas tu kita ada tengok apa, badminton, banyak-banyak sukan lah dia buat live secara langsung. Tapi untuk sepak takraw sebenarnya game yang PDRM yang saya juara Piala Emas tu, itulah antara orang kata dia buat live macam tu. Dia buat live. Okay, orang Sabah. Sabah lagi jelas. Who has supported your throughout your effort to involve in this career? Bukan support lah. Siapa yang support saya lah? Sudah semestinya lah. Kalau saya ni daripada dulu memang family lah yang support. Saya sebenarnya dilahirkan, orang kata mak ayah saya pun bukanlah seorang atlet sukan. Tapi kalau dalam keluarga saya sebenarnya atlet sukan saya seorang je. Tapi alhamdulillah lah mak ayah saya support, still support. Adik-beradik saya pun alhamdulillah still support saya sampai sekarang lah apa yang saya buat. Sebab saya dulu memang merasakan ini je antara yang saya boleh banggakan keluarga saya. Sebab kalau kita ikutkan pendidikan saya dari segi akademik, bukanlah orang kata sebaik anda semua. Tapi saya cuba untuk membanggakan diri saya, membanggakan keluarga saya dengan sukan lah, melalui sukan. Itu yang saya sekarang buat. Orang dekat. Orang dekat. Engkau. Oh ya. Nombor? Oh ya. Okay, apa nak tanya?
In your opinion, to what extent can this sport industry be developed and what efforts need to be made? Untuk pembangunan lah. Okay Sport lah. industry ni lah. Okay, kalau ikut industri ni, sebenarnya sukan ni, kalau saya, pandangan peribadi saya, sebenarnya sukan ni dah makin Maju. dia akan ke arah perkembangan. Okay. Tapi persaingan dari segi sukan lain tu dah ada. Maksudnya budak-budak sekarang ni dia tak ada nampak dah. Dia dah kurang dengan kerancakan sukan-sukan tradisional macam takraw ni lah. Sebab kita dah ada e-games. Okay? Kanak-kanak macam anak saya pun macam tu. Dia tak nak dah bersukan. Dia nak ke arah game. So itu antara saingan lah. Tapi kalau saya nak tengok, katakan macam saya dari segi pembangunan setiap negeri lah. Sebab kita ni dalam sukan sepak takraw ni mengharapkan daripada produk daripada sekolah sukan. Daripada sekolah sukan. Yang kita tahu sekolah sukan di Malaysia ni yang ada Bukit Jalil, lepas tu SSDMI, mau kata apa ni di Johor, sekolah sukan Pahang. Kita hanya mengharapkan produk daripada situ. Tapi dari segi pembangunannya sebenarnya agak kurang. Orang kata dia bukan merosot, dia akan kurang dari segi kita melahirkan pemain-pemain yang bakat baru ni lah. Untuk kita ketengahkan. Sebab saingan dia macam saya cakap lah, kita terlalu banyak lebih expose pada orang kata e-game kan, ke arah e-game. So 2020 ni dia mungkin tak samalah zaman macam kita, macam saya dulu kan. Dulu kita tak ada benda-benda macam tu. So kita fokus dengan sukan. Dari segi bola sepak takraw, kita mencuba. Tapi sekarang ni kalau saya tengok, sebenarnya kita nampak dah sukan sepak takraw ni memang sukar untuk kita dapatkan pemain bakat baru yang lebih bersinar lah. Tu sebablah sekarang ni bila adanya STL di Astro tu adalah sedikit orang kata perkembangan terbaik. Maknanya kita ada menonjol jugalah sukan sepak takraw ni, macam mana cara main sepak takraw, macam mana dia orang beraksi kan. Kita nampak aksi-aksi tu. Cuma kalau kita sekiranya tak ada lah Astro ciptakan STL tu, mungkin sukan ni jadi hambar. Memang nampak hambar. Orang tak tahu sangat lah. Orang tak tahu sangat. Tak semua. Kalau saya kalau di orang kata diberi mandat lah untuk listedkan pemain-pemain sepak takraw yang ada kat negara ni, saya boleh bagi tahu berapa banyak je pemain-pemain sepak takraw yang berkaliber yang boleh pergi ke arah lebih tinggi. Dia tak macam bola. Bola mungkin kita susah nak select banyak kan. Tapi kalau untuk sukan sepak takraw ni kita tak boleh. Saya boleh orang kata kalau contoh Negeri Sembilan tu kita ada 20 orang je pemain yang betul-betul menonjol. Dia tak ada dah 30, 40, 50 tak ada dah. So kita boleh fit 20 macam tu. So dari segi pembangunan tu agak slow lah. Agak slow. Next and last, what is your advice to future generation who want to get involved in a career macam abang? Macam abang. Okay, kalau macam saya sekarang ni, usaha saya sekarang ni adalah untuk lebih kepada masyarakat lah. Maknanya dari segi sukarelawan, maknanya dari segi sukarela hati saya. Saya tak ada apa, cuma saya boleh mencurahkan dari segi pengalaman saya, dari segi orang kata lebih pada jurulatih lah. Kebetulan saya pun tengah fokus kepada salah satu tempat, iaitu di kawasan perumahan saya lah. Sebab kebetulan rumah saya tu berdekatan dengan satu kampung. Di kawasan kampung lah. Sebenarnya asal tu rumah saya tu memang didiami oleh orang kampung. Maknanya pertanian apa semua, bila dia dah jual tanah apa semua, dia buat satu rumah kat situ. So saya masih lagi dalam lokasi area kampung lah. So dalam satu kampung ni, sebenarnya anak muda ni berminat sangat dengan sepak takraw. So apa yang saya buat pembaharuan, sebenarnya diorang ada court. Diorang ada court di kampung, memang dekat balai raya lama. Cuma court tu kita tak ada pembaharuan. Maknanya daripada zaman 30 tahun, 40 tahun kita tak ada buat perubahan. Maknanya daripada awal keretakan dengan rumput-rumput kat tepi court. So akhirnya saya memberikan nafas barulah, sebab kebetulan saya pun berada di dalam tim tu. So anak-anak muda ni berminat. Sebab dia rasa macam kita ada pemain Malaysia, kenapa kita tak buat something dengan kampung. Inilah masanya untuk diorang orang kata sama-sama cari ilmu lah untuk sukan sepak takraw. So usaha saya sebenarnya untuk membangunkan lah orang macam ni.
So dia minta bantuan dekat saya cuba cuba tolong. Saya tak ada minta apa-apa pun orang kata ganjaran dan sebagainya, sebab saya meyakinkan diri saya mungkin apa yang saya bagi ni mungkin manfaat pada saya. Sebab saya tak ada apa dah saya nak buat. Mungkin sebab sekarang ni bagi saya career saya pun mungkin dah sampai hujung. Dah tak boleh nak pergi dah. Dah tak boleh nak pergi dah. Nak pergi mana pun saya tak tahu. So apa yang peluang yang saya boleh buat, mencukillah budak-budak baru, bakat baru. So sekarang ni fokus saya banyak ke arah ke sekolah-sekolah, anak muda kampung. Lepas tu antara daripada jabatan saya di UPM, itu je saya sekarang ni lebih kepada itulah. Melibatkan sukatan pelajaran sepak takraw semua, saya involve. So macam saya, kalau untuk dari segi motivate kepada sekolah-sekolah pun saya buat. Organizer lah tentu. Organizer. Kalau contoh ada satu sekolah ni nak dapatkan lah orang kata pandangan peribadi seorang atlet sepak takraw ke, atlet negara ke, so saya selalu involve benda-benda macam ni. So macam korang datang hari ni pun sebenarnya antara orang kata terbaik lah. Antara terbaik sebab apa? Tak semua yang dapat peluang macam ni. Berbanding dekat luar lah. Yang itulah saya boleh cakap, boleh katakan. Okey. Kini soalan last lah, last. Okay. Sukan sepak takraw ni asal dia daripada mana sebenarnya? Okay, sebenarnya sukan Sebab- sepak takraw ni kalau kita baca sejarahnya, dia sebenarnya dari segi perkataan sepak tu sebenarnya daripada Malaysia. Okey. Okay, sepak takraw ni, takraw tu sebenarnya daripada bahasa Thailand. Okey. Takraw. So daripada sepak ni asalnya dulu kita sebenarnya tak ada pun orang kata jaring. Kita hanya ada sepak raga bulatan saja. So dia orang menimbang, tu asalnya. Bila kita create satu part, kita ciptakan sepak takraw jaring asal dulu. So sepak takraw jaring lah menjadi satu sinonim nama. Kemudian bila dia dah buat jaring apa semua, bila kita dah create squad apa semua, Thailand cuba masuk untuk create lah. Okey, kita buat macam ni, kita buat undang-undang, kita buat 3 orang. Itu sebab sinonim nama sepak takraw tu antaranya adalah daripada bahasa Melayu dan bahasa Thailand. Tu yang kita dapat sepak takraw tu lah. Okay, tapi Indonesia tak ada kena-mena Sebenarnya tak. Okay, Indonesia tak ada kena-mena jangan claim. Jangan claim. Tu kalau orang Indonesia dia racist kan. Dia claim. Tapi sebenarnya tak ada. Tak ada melibat pun Indonesia tak ada. Tapi di antara Malaysia dengan Thailand tu kita still tak tahu mana satu dia punya punca tu datang daripada. Ya, betul. Kalau ikut saya punya orang kata ilmu lah yang saya tahu kan tentang takraw ni, sebenarnya macam saya cakap lah, kita hanya ada sepak raga bulatan je dulu asalnya. Tapi bila ada satu nafas ni, tak salah saya saudara Hamid nama dia, tapi anak dia still ada lagi, Zahari Hamid. Dia ni Zahari Hamid ni kalau ikut, dia orang perseorangan tapi dia mencari pemain-pemain legenda sepak takraw negara. Dia merantau lah, dia cari semua termasuk saya. So dia ada page Facebook dia. Lepas tu dia akan masukkan dalam macam lawan web blog dalam sepak takraw lah. Kalau dia tulis sepak takraw negara, tak salah saya blog tu. So korang akan tengok lah legenda tahun 1990, legenda 1970. Dia akan pergi merata tau dalam Malaysia ni. Tak kira yang latest, yang lama, yang baru, semua dia akan pergi ambil gambar dan interview lah. So termasuk dengan saya. So sebenarnya bapak dia yang mengilhamkan ciptaan sepak takraw jaring tu. Awalnya dia ada jaring. Lepas tu yang court sepak takraw tu, saya tak silap saya, dia create cuma peraturan-peraturan yang menimbang hanya 3 kali. Lepas tu dia ada spike, dia ada servis. Itu tak silap saya, itu antara orang kata peraturan-peraturan yang kita bincang dengan Thailand. So dengan sinonim tahun yang untuk masa zaman sekarang ni, sebenarnya bila Thailand ambil alih 100%, 100% tu yang diubah tu. Daripada sepak sila ke sepak kuda, servis kuda. Sekarang ni dah servis dah 3 kali. Awal dulu kita ada point 15 point. Awal dulu. Tapi bila dah lama kelamaan, bila main 15 point 2 set, dia akan berlanjutan ke 3 ke 4 jam permainan tu. So dia ubah, dia akan tukar daripada 15 punya sistem, dia jadikan 21 seperti pingpong. Maknanya bila servis point, dia still dapat servis lagi. So sekarang ni dengan resolusi yang baru, dia orang buat perubahan. Takraw ni dimainkan dengan servis 21,
kiraan mata, tapi servis 3-3. Maknanya seorang tekong tu dia boleh servis 3 kali je. Point ke tak point dia akan kira. So sekarang ni dia punya banyaklah perubahan takraw. Undang-undang tu banyak dia ubah. Itu kita tahu. So yang dekat dalam ni ada apa-apa ni ke? Soalan-soalan. Soalan. Yang jauh di sana, Sabah. Jauh ni. Takraw dulu dengan takraw sekarang ada beza. Perbezaan daripada takraw dulu dengan sekarang ada beza. Ya. Kalau kita lihat dari segi perbezaannya, first kali kiraan mata. Zaman dulu 15 poin. Tapi selagi tak dapat mata, poin tu tak bergerak. Itu perbezaan dia lah. Salah satunya taktikal permainan. Dulu kita mungkin banyak main tandukan saja. Bola 1, bola 2, tapi last skill tandukan. Tapi sekarang ni dah ada lipatan, backstroke, lepas tu ada sepak gulung. Lepas tu cuma dulu kita ada servis daripada tekong menggunakan sepak sila di bahagian dalam kaki. Cuma sekarang ni dia punya perbezaan, kita ada servis kuda di mana dia guna ujung kaki. Tu yang korang tengok perbezaan dia ada dekat YouTube, korang boleh tengok game-game antara tahun 1990 sampai tahun 2000 ni, 2020 ni memang banyak perbezaan. Korang boleh tengok kat YouTube lah macam mana perbezaan tu. Dulu servis mungkin tak laju, sekarang ni servis dah laju-laju. Sekarang semua average kelajuan servis kalau betul-betul player Malaysia average daripada 75 km sejam ke 90 km sejam. Tu paling laju. Tu servis kuda. Kalau sepak dia takkan dapat yang tu. Dia mungkin dalam 60 ke 70 km sejam je average. Tapi yang tu kita tak pernah mengkaji lah, tak pernah buat analisa tentang tu lah. Okey, soalan seterusnya ada? Ada soalan apa lagi kawan-kawan? Itu je kot. Itu je. Kai ada kan? Kai bahar ke apa tu? Kado faham. Orang Sabah? Ada apa-apa? Ada apa sila popon? Kina bertangan duduk sama kina bertangan. Dia tak balik ni, dia tak balik lah. Tak boleh. Tak boleh balik. Ni si Muatai ni dia. Apa nama dia? Aku lupa. Muatai. Aisyah. Tak ada. Ada. Ada soalan Betul Tak ada. Apa tu? Jangan kenyit-kenyit je. Ingat tak tekan gambar kau. Kau ada soalan? So saya rasa sampai kat sini je lah kita punya pertemuan. Okay. Terima kasih Cik Abzi Baik. Dia kongsikan apa-apa pun. Kita harap doakan juga untuk Cik Abizi lepas ni dia punya perkembangan ke apa ke ya. InsyaAllah. So apa pun. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Cuma ni lah sebelum saya berakhir ni, cuma saya yalah macam saya ni sebenarnya salah seorang orang kata selalulah memberi pandangan. Antaranya kalau dekat UPM ni saya selalu masuk sebab UPM dia ada radio dia sendiri. Dia ada radio sendiri, konti lah, maksudnya Putra FM. Putra FM. Saya memang akan kadang-kadang tiap-tiap bulan pun saya akan dipanggil lah untuk memberi inspirasi kepada anak-anak, kepada student di UPM lah. Tapi selain tu juga saya antara orang kata bekas pemain sepak takraw yang bersuara untuk memberi sentiasa memberi perkembangan semasa di Esrok Arena. Tapi kalau untuk ni saya selalu publish di Instagram dan Facebook saya. Nanti korang boleh follow. Kalau korang rasa korang nak dapatkan maklumat dalaman kat situ pun korang boleh tengok lah kat dalam tu. Selain tu juga saya ada channel YouTube. Tapi channel YouTube ni saya tak aktif pun. Sebab saya tak ke arah YouTuber. Sebenarnya macam saya dulu asalnya bila saya buka satu trademark dalam sukan sepak takraw ni, sebenarnya tak ada orang pun orang kata, korang pun saya rasa korang tak tahu yang trademark saya buat ni. Sekarang ni trademark ni kat mana-mana tempat pun dia akan guna. Sebab selain sepak takraw, saya akan guna ke HTS. Trademark saya itu sukan kasut sekolah. Sebab sepak takraw ni kan semua budak-budak pakai kasut sekolah. So saya tukar nama sepak takraw tu ke arah ke sukan kasut sekolah. So dalam channel YouTube saya tu itulah Siapa apa? sukan kasut sekolah. Kan kena kaki kan? Sukan kasut sekolah. Kan bila dalam sepak takraw, semua yang player-player mana ada pemain-pemain yang pakai kasut boot, kasut sekolah. Diorang akan guna kasut
kasut sekolah kan. So Boleh, saya boleh. tukar, saya twist nama sepak takraw tu, memang saya akan hashtagkan lah sukan kasut sekolah, termasuk dekat Instagram saya lah. Tapi kalau korang nak follow apa semua, korang boleh follow. Nanti saya bagilah saya punya ID tu, termasuk dengan YouTube channel. YouTube channel tu sebenarnya saya buat antaranya saya nak, orang kata nak memberi sedikitlah manfaat mana-mana orang yang kat luar, yang jauh tu kan, nak tahu macam mana main sepak takraw, macam mana diorang nak tengok perkembangan saya. Sebenarnya nak cakap fan tu tak adalah fan macam artis, tak ada pun. Tapi still ada orang yang meminati sukan ni. Kadang-kadang telefon saya daripada Sungai Petani pun ada. Encik Fizi tu coach, selalu panggil coach lah. Coach tolonglah saya nak jadi tekong, macam mana apa yang saya boleh buat. Tu daripada Sungai Petani. So bila jadinya macam tu, takkan saya nak cerita dalam handphone. Kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni, tak boleh. Dia kalau apa, Tak kena kena tunjuk, kena tengok kaki, kena tengok teknik dia. Sebenarnya macam tu lah. So saya create lah channel tu. Tapi kalau kau nak tengok lebih lanjut mana-mana interview saya selama ni dengan Astro Arena, semua saya masukkan dalam YouTube channel tu. Termasuk dengan Instagram saya. Alright. So rasanya Cik ada apa-apa kan? Tak ni. Tak ada. Cuma ni lah, sebelum berakhir saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana memilih saya selaku orang kata ikon lah untuk korang punya task tesis. Alhamdulillah saya pun dapat membantu setakat yang mampu ni lah. Kalau sekiranya perlu nak dapat kontak saya balik, Cik Fili, hari tu ada soalan tertinggal, ada satu soalan ni saya tak dapat nak tanya balik, boleh, tak ada masalah. Boleh telefon, boleh orang kata WhatsApp pun tak ada masalah. Cuma apa yang boleh saya katakan, kalau untuk korang ni sebenarnya selamat maju jaya lah dalam bidang yang apa yang korang ceburi ni. Mana tahu korang nanti akan jadi cikgu. Jadi cikgu mengajar budak-budak takraw. Kurang-kurangnya adalah sedikit ilmu tentang sepak takraw. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita jumpa lagi. Okay, insyaAllah. Terima kasih banyak. Okay. Yang tu kau stop dulu. Okay, ni pandai-pandai kita ni. Tak, kau ni skill recording kau tutup tu je. Ni mesti sesi Betul ke rakam tu? Mana screen recording nya? Tak rekod ni. Tu record. Record lah. Kau dah cik. Kalau tak kau tak apa. Tak ada Kita buat tu. lagi. Ni dah stop belum? Tak apa, yang tu ada kan. Kita ada backup. Okay, terima kasih. Tak apa ada ni. Nanti kalau korang punya tesis ni macam mana? Tesis maksudnya korang compilekan dalam satu Tak ni assignment je. Kita nanti buat ni, lepas tu kita kena present. Okay, present lah.